datang, Datuk? Saya melihat apa pun berlaku itu hanyalah individu. Rumah UMNO ini masih lagi berada dalam keadaan yang stabil. Ya, sedih. Biasalah saudara bapa kita ataupun datuk kita dihantar ke hospital. Jadi kita sedih. Tapi show must go on. Bukanlah hari terakhir. Bukanlah berartinya segala-galanya terhenti. Tidak. Macam mana kata Hanim tadi, bahawa terdapat juga beberapa pimpinan UMNO yang lain juga sedang berjuang kerana adanya pendakwaan dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahawa ini juga terkait dengan parti-parti yang lain. Untuk menghadapi pilihan raya, bagaimana dengan kedudukan parti DAP, bagaimana kedudukan dengan parti muda, dan ramai lagi calon-calon kluster mahkamah. Jadi sebab itu saya berpesan pada teman-teman, kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza ideologi. Tetapi saya minta janganlah ditertawakan. Jangan kita merayakan musibah yang dialami oleh sesiapa. Kita harus berlapang dada dan sentiasa menghormat dan menjunjung perkara 3 dalam rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Hanim. Baik. Baik, Datuk. Dan itu antara intipatinya pada awal ini, walaupun UMNO ini masih bersedih dengan keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah, namun perjuangan dalam UMNO itu harus diteruskan. Dan pada Doktor, tak masuk gear 3 lagi, Nim. Belum tak masuk gear 3 lagi. Kita panaskan dahulu sikit saja. Ya. Baik, Prof. Prof, kita melihat di dalam dalaman UMNO ini ada pertembungan dua kluster di antara kluster mahkamah dan kluster Putrajaya. Dan adakah dengan kemasukan Datuk Seri Najib Razak ini akan melemahkan Perdana Menteri itu sendiri, atau Datuk Seri Ismail Sabri, yang mungkin akan menguasai UMNO sendiri, akan menguasai Putrajaya untuk next KRU 15, ataupun ia adalah tekanan yang akan lebih kepada Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO yang masih mengawal warlord ini, Prof? Kalau kita lihat UMNO masih lagi jalan seperti biasa kan, walaupun seorang pimpinnya dipenjarakan kan, tapi kita tahu sejarah UMNO itu sendiri kan, dia adalah sebuah parti yang bertunjangkan Melayu kan, dan bergerak seseberak, dan pemimpin itu datang dan pergi kan. Jadi saya rasa itu hakikat yang harus diterima oleh semua kepimpinan dan pendukung UMNO lah dan disebut tadi ada kluster 2 tadi kan, kluster mahkamah dan kluster Putrajaya. Ini pun satu perkara yang normal sebenarnya dalam mana-mana parti politik kan. Dia ada persaingan dalam berbuat kuasa, membuat jawatan sebagainya kan. Dan saya pun tidak pastilah apa keadaan yang akan berlaku selepas ini kan. Sekiranya ia ingin dijadikan satu polemik yang besar, sekiranya dia akan sebenarnya melemahkan UMNO itu sendiri kan. Kalau ada persaingan yang hebatlah antara kedua-dua kluster ini kan. Tapi kalau kedua-dua kluster ini dapat mencari jalan kompromi kan untuk menyelesaikan masalah bersama, saya rasa mungkin matlamat yang UMNO harus fikirkan sekarang ini bukanlah untuk bergaduh sama sendiri kan. Sebenarnya mereka perlu memikirkan untuk berhadapan dengan tarikh umum ke-15 yang tidak lama lagi lah. Paling lewat pun kalau terbubarnya pun Julai 2023 kan. Jadi saya rasa itu realiti sebenar yang perlu dipikirkan oleh UMNO lah. Jadi saya rasa sama ada ini pemenyeraan Datuk Seri Najib ini memberi kekuatan atau kelemahan pada Datuk Seri Ismail Sabri. Saya rasa itu bergantung kepada kepimpinan beliau sendiri dan kepimpinan UMNO sendiri, yang mana kita tahu UMNO hari ini masih lagi dipimpin oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi lah yang harus mengetuai parti ini, sehinggalah kalau diumumkan masa terdekat di pilihan umum, jadi dia akan mengetuai Barisan Nasional sebab dia sebagai Presiden dan Pengerusi Barisan Nasional. Jadi realiti keadaan semasa perlu dipahami, dan UMNO kalau ingin menang, saya rasa harus memikirkan keadaan ini yang perlu menstabilkan parti itu sendiri dan berhadapan dengan senario PRU yang saya rasa cabaran yang lebih besar lah dengan apa yang berlaku pada hari ini. Baik, terima kasih Prof. Dan UMNO harus bersatu di kala kesedihan yang melanda ini. Tidak mahu wujudkan sebarang perpecahan dalaman yang mampu memberikan sedikit impak dalam
kesedihan ini sebenarnya. Dan ketiadaan Datuk Seri Najib Razak dalam UMNO ini satu figura yang sangat berpengaruh. Tiap kali kalau kita lihat di PRK, di PRN, muncul saja Datuk Seri Najib Razak ini, ramai pengundi yang akan datang ataupun pengikut-pengikut yang akan hadir memberikan sokongan. Dan adakah perlu disegerakan satu langkah drastik bagi memulihkan semula kepercayaan dan keyakinan pengundi-pengundi itu penstrukturan semula secara total dalam parti UMNO sendiri, dan mungkin menaikkan ramai lagi pemimpin muda ke peringkat kepimpinan tertinggi, Datuk? Saya melihat begini ya, Nem. Jangan kita lari daripada sejarah. Kadang-kadang kita lupa sejarah, sedangkan sejarah baru saja berlalu. Saat Datuk Seri Zahid memimpin sebagai pemangku Presiden UMNO, waktu itu Datuk Najib di luar gelanggang. Cuma bila kita ada pilihan raya, dia datang membantu. Artinya dari segi parti, Rumah UMNO ataupun Bahtera UMNO dikemudi oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Saat itu kita menang, boleh dikatakan, di semua. Kecuali peringkat awal sebab baru sangat pilihan raya berlaku bila kita kalah di Sungai Kandis. Tapi selepas itu kita terus menang. PRK, sama ada PRK di Camora Highland, PRK di Semenyih, PRK almost 7 pilihan raya kecil. Begitu juga dengan pilihan raya negeri. Di Sabah ini sendiri pun sebenarnya UMNO menang lebih besar daripada parti yang bergabung dengan kita, itu parti PBM yang membentuk Gabungan Rakyat Sabah. Kita menang. Kita dapat 14 kursi, sedangkan PBM ketika itu cuma dapat 13 kursi. Namun UMNO sentiasa berlapang dada melihat demi lestari untuk rakyat. Kemudian kita menang di Melaka, kita menang di Johor. Benar, saya tidak nafikan bahawa aura bila Datuk Seri Najib turun berkempen, memang aura itu ada. Tetapi sebagaimana saya katakan, bila bahtera itu berlayar, sama ada Garuda ke ataupun ribut taufan yang melanda, terpulang kepada nahkoda kapal itu. Saya selalu berkatakan kepada teman-teman, ini agak pelik sikit UMNO ni. Kali ini selepas ditinggalkan Datuk Najib, beliau dengan mengundurkan diri, dan kemudian ahli-ahli UMNO memilih Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai presiden. Seringkali saya katakan, walaupun di saat Presiden UMNO tidak memegang sebarang jawatan, not even a position as a minister, tidak ada jawatan apa pun, hanya menjaga parti saja, 2 Perdana Menteri tumbang. Soal apa yang berlaku, langkah Sheraton ke, tarikan sokongan dan sebagainya, that doesn't matter to me. Bagi saya, mesti direkodkan. Di saat Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, 2 Perdana Menteri yang bukan daripada UMNO tumbang. Dan soal kluster antara kluster Putrajaya dan juga kluster tingkat 38 Rumah UMNO, kita harus faham apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi berkali-kali. Kita sudah pun mengalami dinamika politik di mana parti adalah parti, kerajaan adalah kerajaan. Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri selaku naib presiden, wakil daripada UMNO, dan diberi kesempatan untuk menakodai kerajaan negara kita. Alhamdulillah, setakat hari ini beliau mentadbir negara dan mendapat sokongan bukan hanya dari kalangan kaki tangan kerajaan, malahan ada juga parti-parti pembangkang pun yang memberi sokongan. Jadi beliau mentadbir negara sebaik mungkin. Dan parti ini ditadbir oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Setakat hari ini, alhamdulillah, 3.7 juta ahli UMNO, walaupun kita tumbang dalam pilihan raya umum yang lalu, namun tidak ada satu cawangan pun yang mengalami defisit keyakinan. Malahan, sebab itu saya katakan, bila kita kalah pun, kita tetap setia. Ketepikan soal kata-kata yang ada, ketepikan soal apa. Siapa sahaja mesti mengakui hakikat. Saat ni, bukanlah saya nak membodek melampau-lampau, tetapi ini realiti, Prof. Saya melihat bahawa keyakinan warga UMNO terhadap kepimpinan Datuk Zahid kekal. Dalam keadaan begini, apa sahaja sentuhan yang cuba dilakukan oleh beliau, saya melihat untuk menghadapi pilihan raya akan datang, Bahtera UMNO pasti akan menempuh gelora come what may. Malahan sebab itu UMNO masih lagi menuntut supaya diadakan pilihan raya umum. Banyak orang mengatakan bahawa kita minta pilihan raya umum kerana nak menyelamatkan kluster-kluster. Ini tak betul. Sila lihat sejarah waktu sahaja berlaku langkah Sheraton. Apabila sahaja kita melihat Gabungan Pakatan Harapan itu
berantakan sesama mereka dan berlakunya perpecahan di kalangan mereka, UMNO membawa usul yang terbaik. Pulangkan kembali kuasa itu kepada rakyat, biarlah rakyat menentukan. 22 bulan sudah cukup penderitaan yang dialami oleh rakyat. Banyak orang marah dengan saya, tapi itu realitinya. Ternyata mereka yang pandai mengkritik, orang yang mengkritik Prof, memanglah belum pasti boleh mentadbir. Tapi seringkali saya katakan, when I study politik, Prof, whether you agree with me or not, saya selalu mengatakan politics is the arts of deceiving mankind. What say you, Prof? Betul. Ya, Prof. Saya rasa saya setuju dengan pandangan Datuk tadi sebab kalau kita lihat pengalaman UMNO ni kelebihannya berbanding dengan parti lain lah ataupun Barisan Nasional ni lah, kelebihan pada parti lain adalah pengalaman yang mereka ada merintah yang agak lama jadi dari situ kita lihat bahawa mereka tahulah selok-selok dan seni lah untuk mentadbir negara tu mereka ada jadi itu yang kita lihat berbeza dengan parti lain yang mana mereka hadapi masalah untuk mentadbir negara ketika mereka mengambil alih dulu terutama Perintah Harapan cuma dalam konteks sekarang ni mereka pun dah ada pengalaman pernah merintah. Mereka nasional pun sekarang ni PAS pun dah ada pengalaman merintah negara jadi DAP pun ya betul. Jadi mereka mungkin sudah ada idea cara merintah bagaimana yang mereka mahukan yang mungkin berbeza perspektif dia dengan UMNO Barisan Nasional lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa mungkin ada perbezaan pendekatan cuba dibawa oleh setiap parti inilah dalam usaha untuk mentadbir negara pada masa akan datang lah. Tapi realitinya rakyat sebenarnya kalau kita lihat ambil contoh lah di Melaka dengan Johor. Kenapa rakyat di sana terutama pengundi sana memilih Barisan Nasional kerana ada keyakinan bahawa Barisan Nasional ni boleh mentadbir dengan lebih baik di negeri ini. Itu persepsi rakyat di sana. Tapi kalau kita cakap dengan negeri lain mungkin perbezaan pandangan yang berbeza. Cuma secara umumnya kita tahu bahawa dinamik politik tu agak berubah-ubah dan sentiasa berubah cepat. Jadi apa yang UMNO mahukan segera diadakan pilihan raya umum seperti Datuk sebut tadi mungkin dalam masa terdekat ni kerana memikirkan faktor momentum tu. Mereka ingin mengekalkan momentum tu kemenangan-kemenangan dan terus ada kemenangan. Cuma kita pun melihat ada perubahan dinamik telah berlaku lah. Terutama dalam era endemik pasca COVID ni kita lihat ada perubahan dinamik di kalangan rakyat yang mula dah boleh berhijrah dari satu tempat ke satu tempat dan mungkin balik mengundi misalnya dan ada pengundi-pengundi baru yang juga mengundi sebagainya. Dan juga dan dia sikit lagi tambah dan juga melihat kepada situasi semasa juga saya rasa dengan ada isu-isu panas ini mungkin memikirkan bahawa UMNO sebenarnya perlu memikirkan semula lah sama ada susun atau tidak pilihan raya diadakan lebih awal ataupun mungkin boleh dilewatkan sedikit. Baik Prof, kita bercakap mengenai pengalaman UMNO yang sudah lebih 60 tahun. Jadi apabila berlakunya peristiwa ini Datuk Seri Najib Razak dimasukkan ke dalam penjara, adakah keputusan ini sebenarnya akan menjejaskan sentimen pengundi-pengundi di luar bandar, pendalaman ataupun golongan muda yang baru saja nak mengundi ini Prof pada PR15 nanti Prof, ataupun tiada sebarang perubahan sentimen kepada UMNO khususnya Prof? Saya tak melihat pengundi muda mengambil perhatian sangat tentang isu yang melibatkan Datuk Seri Najib ni sebab mereka lebih fokus kepada kehidupan harian mereka dan juga pendidikan dan juga peluang ekonomi yang mereka ada. Itu pengundi-pengundi barulah. Jadi saya rasa mereka kepada yang melihat isu ini sebagai isu penting, saya rasa ada golongan yang mungkin terlibat secara langsung lah ataupun mereka aktivis kepada politik lah. Jadi mereka mungkin memikirkan sama ada setuju atau tidak setuju sebab kedua pihak kerajaan dan pembangkang pun ada yang memiliki perspektif yang berbeza tentang ini kan. Jadi kalau diimpak di luar bandar sebenarnya yang lebih penting adalah servis yang dibawa oleh parti misalnya UMNO misalnya mempunyai servis yang dan punya hubungan yang sangat akrab lah dengan khususnya penduduk luar bandar dan menjaga penduduk luar bandar. Jadi itu yang lebih dipentingkan dan saya rasa peranan ini masih berterusan walaupun Datuk Seri Najib dipenjarakan. Jadi dalam konteks ini saya rasa tak nampak ada kesan
secara langsung lah. Cuma kesan dari segi kempen tu mungkin ada sebab kita lihat masa ni Melaka di Johor juga Datuk Seri Najib ini dia dalam kempen-kempen Barisan Nasional dia ni sebagai orang yang boost merancakkan lagi kempen itu ke arah menarik sokongan menyokong Barisan Nasional. Jadi figura penting ini perlu ada dalam setiap parti dan kalau dalam UMNO ni ada dia. Sekarang ni bila beliau dipenjarakan mungkin tak ada. Jadi maksudnya kena ada peranan orang lain ambil tugas. Satu figura lain yang Prof rasa boleh menarik menggantikan Datuk Seri Najib, auranya boleh menarik pengundi-pengundi Prof? Saya rasa dalam UMNO banyak figura-figura penting kan. Cuma siapa yang perlu ditunjukkan dan sama ada presiden parti pun boleh kan. Timbalan presiden pun boleh ataupun Perdana Menteri sebagai naib presiden pun boleh kan. Jadi figura-figura ini perlu ditunjukkan menggantikan figura Datuk Seri Najib. Sebab Datuk Seri Najib ni special lah sebab dia bekas Perdana Menteri, presiden dan memang popularitinya kita tahu agak kuat kan di kalangan khususnya penyokong-penyokong UMNO dan rakyat bawah lah yang menerima kesan daripada pentadbiran beliau sepanjang saya rasa berapa tahun daripada 2009 sampai 9 tahun ke 2018 Jadi itu saya rasa mungkin perlu dicarilah figura yang boleh menggantikan beliau tu. Baik, perlu ada figura lain yang menggantikan Datuk Seri Najib. Mungkin Datuk ada satu figura yang boleh dicalonkan ataupun kiranya semua pemimpin kena turun waktu PRU ke waktu PRN ni Datuk? Bagi saya melihat, terus terang saya katakan, UMNO agak berbeza dengan parti politik yang lain. Sebab UMNO ada ismanya, ada ismnya, ada dia punya ruh perjuangan. Berbanding dengan parti macam parti PBM, minta maaf, saya bukan nak mengutuk tapi parti PBM, mereka tidak ada ism. Yang ism mereka satu saja, nak mengkelongkangkan UMNO. Begitu juga kalau kita melihat pendekatan yang satu lagi iaitu parti PAS. Ismanya yang dilihat, yang dicuba dijual adalah tentang Islam. Prof, are you agree with me or not bahawa the opium ataupun kecanduan dalam politik ini ada dua. Satu itu racial, satu lagi is religions. Siapa saja yang dapat menguasai dua perkara ini, maka mudah untuk mereka to deceive atau mempengaruhi rakyat. Tapi saya melihat juga dalam keadaan begini, dengan berlakunya suasana yang suram ini, kesan daripada keputusan mahkamah, ia mengundang simpati pada warga tua. Sebab saya di Sabah ini, ramai yang berhubung, saya jumpa dengan mereka, ada yang menangis. Mereka menangis, mereka mengatakan apakah ini the ends of perjalanan hidup seorang negarawan. Sebab di Sabah ini saudara, saya lihat bahawa mereka mengakui bahawa Datuk Seri Najib itu dekat di hati warga Sabah. Sebab itu masa pilihan raya Sabah dulu tu, ke mana Datuk Seri Najib pergi, orang ramai. Kerana itu jasa-jasa pendekatan beliau. Saya juga mendapat telefon, panggilan telefon daripada semalam lagi. Ada yang menangis, teresak-esak dari Sarawak. Sebab mereka melihat bahawa usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib menghubungkan Sarawak, Brunei dan Sabah melalui Pen Borneo itu juga dilihat sebagai jasa. Dan saya tak tahulah, saya nak tanya dengan Prof, apakah Prof bersetuju dengan saya bahawa dalam politik yang paling bahayanya adalah simpati. Kalau apabila insaniah yang merasa simpati pada seseorang, mereka menolak segala-galanya. Just because ada simpati pun, anda berjanjilah apa pun. Mereka boleh tolak janji itu hanya kerana menzahirkan simpatinya. Ini berlaku bagaimana masa Nelson Mandela atau pimpinan yang terdahulu yang di luar negara yang dilihat seolah-olah dizalimi, maka rakyat akan bangkit memberi sokongan simpati. They put aside. Soal hukum is hukum lah. Tetapi simpati inilah saya yakin bahawa besar kemungkinan ini untuk warga tua. Macam Prof kata tadi benar, bahawa kalangan 1.8 juta pengundi muda di bawah usia 18 tahun, mereka akan turun ke lapangan kali ini untuk mengundi, memilih pimpinan yang mereka suka. Tetapi apakah jaminan terhadap mereka? Do I have job? Apakah saya ada cukup makanan? Apakah saya dah keluar daripada universiti ini? Masakah saya masih lagi harus menjadi sebagai pemandu motosikal Grab? Ini persoalannya. Janji apa yang harus boleh didapat diberi jaminan? UMNO jelas. Selagi ada kestabilan politik, UMNO mampu untuk memacu negara kita ke arah yang diharapkan oleh rakyat. Yang penting bagi UMNO adalah
untuk kestabilan politik. Sebab itu walaupun orang mengatakan kita minta tuntutan pilihan raya diadakan segera, bukan kerana untuk menyelamatkan kluster, bukan kerana untuk menyelesaikan kes Datuk Seri Najib. Tidak. UMNO mahu segera distabilkan politik ini sebab tsunami ekonomi yang sedang menerjah di seluruh dunia. Jadi kita perlu selamatkan negara kita ini. Sebab itu kita perlu stabil. Kita perlu sebuah kerajaan. Sebab itu saya bercakap Sabah malam juga Prof. Saya kata tak ambil kisahlah whoever rule the countries. Whoever. It can be the Parti Keadilan, it can be the PAS ataupun UMNO, whoever. Asalkan ia sebuah parti yang tidak bertelagah apabila mereka mau memutuskan sesuatu dasar ataupun polisi untuk menyelamatkan negara keluar daripada terjahan tsunami kemurungan ekonomi dunia. This is very important. Sebab hari ini macam di Sabah, masih lagi dalam keadaan yang rapuh. Saya berbual dengan pimpinannya sini. Begitu juga di Semenanjung ataupun di Putrajaya. Bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri boleh merencanakan satu polisi untuk kerajaan kalau ini parti PBM ada di situ. Tentulah barisan kabinetnya dia kata ini idea ini lebih baik untuk UMNO. Tentu mereka tidak akan sokong. Begitu juga kalau datangnya daripada parti PAS. Kita nakkan ini nampak un-Islamik ni. Kita mahu supaya ada Islam katanya. Kononnya begitulah. So artinya Prof, sama ada you bersetuju atau tidak, saya terpulang. We must agree to disagree, Prof. Tetapi bagi saya, kita memerlukan kestabilan politik dan one government. One dominant government. Dominant parti yang boleh overrule supaya setiap polisi yang direncanakan. Polisi-polisi ini datang daripada kaki tangan kerajaan juga. Jangan lupa, pentadbiran negara tak boleh dipisahkan. Yes, the politician make the decision. Tetapi the executive is execute the whatever decision we make. Prof, are you agree with me? Baik Prof. Dan tadi Datuk bercakap mengenai soal sentimen simpati dan itu soalan saya seterusnya kepada Prof. Baik Prof, kita melihat pada simpati ini dan saya hadir waktu prosiding ini berlaku. Kebanyakannya adalah warga-warga emas yang daripada Felda dan sebagainya, daripada Pekan turun ke Putrajaya. Boleh dikatakan mereka ini meluahkan banyak jasa Datuk Seri Najib Razak, terutamanya peneroka Felda, Prof. Jadi bermain dengan simpati ini, Prof, ia sebenarnya adakah akan melonjakkan lagi kemenangan untuk UMNO pada PL15 nanti, Prof? Sentimen simpati, Prof. Saya rasa bergantung kepada sejauh mana kuat simpati ini yang boleh merubah perspektif pemikiran rakyat untuk memberi sokongan kepada beliau ataupun parti beliau pada pilihan umum akan datang. Kalau saya bagi contoh lah, selalu orang comparekan pemenjaraan Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Najib. Contohnya Anwar Ibrahim tahun 98 dulu, bila pilihan raya umum tahun 1999 lebih pada 60% pengundi Melayu. Okey, baik, kita terputus talian dengan Prof. Mungkin ada sedikit masalah internet di sana, tak apa, kita akan cuba dapatkan Prof kembali. Jadi sebelum tu Datuk, kita nak bertanyakan mengenai sekarang ini Datuk Seri Najib sudah pun berada di penjara dan sekarang ini pihak pembangkang pula seperti ada yang meraihkan ataupun ini adalah masa untuk mereka naik semula selepas Datuk Seri Najib Razak dimasukkan ke penjara. Jadi pada pandangan Datuk, adakah ini satu peluang yang cerah, peluang yang baik kepada pembangkang sebenarnya selepas Datuk Seri Najib Razak dimasukkan ke dalam penjara, Datuk? Ya, macam saya kata tadilah bahawa simpati terhadap Datuk Najib itu, kita melihat dia titisan air mata itu boleh merubah segalanya. Ya. Tetapi dalam waktu yang sama, yang paling penting rakyat mahu tahu besok saya boleh makan apa. Mampukah parti-parti pembangkang yang lain yang saya tidak nampak dia punya idealisme, perjuangannya. Prof, kita terputus, Prof. I take over saya harap Prof boleh dengar. Mampukah pimpinan-pimpinan parti yang bukan daripada UMNO ini bukan berjanji melaksanakan hasrat mereka. The next day, I want to see there's a food on my table. Dalam waktu yang sama, anak saya nak ke sekolah. Bagaimana persoalan pendidikan? Sebab waktu zaman UMNO Barisan Nasional mentadbir negara, paling tidak Berhanim, for your information, klinik-klinik kita ada klinik rakyat. Dengan wang RM1 saja rakyat boleh mendapat rawatan. Hari ini, Hanim,
saya nampak sihat lah Hanan. Tapi di Kedah rasa tak sihat. Kena carilah klinik-klinik. Tak ada saya rasa klinik-klinik kampung. Kalau nak pergi ke klinik, Ada saya datang. tadi beli ubat. Saya tak apa sihat. Saya beli ubat. You tahu satu ubat dia banyak berapa, Prof? RM85. Boleh ke ahli-ahli orang kampung, bukanlah saya kata orang kampung, tidak. Bolehkah mereka yang jadi nelayan mendapat rawatan untuk membeli ubat saja? Dan kalau nak pergi ke private clinic, sekurang-kurangnya paling kurang pun RM2-300. Sekarang ini kalau pergi ke hospital kerajaan, mungkin di Kedah juga ada gambarnya, hospital universiti ke, register pun RM70. Ini saya melihat kegagalan yang diwarisi sejak Pakatan Harapan mentadbir negara dan sejak Perikatan Nasional mentadbir negara. Ini tidak dipulihkan. Jadi kita nak menjamin rakyat sihat, nak menghadapi gelombang tsunami ekonomi ini. Kita perlukan warga yang sihat untuk bekerja kuat dan kita sedang kita menghadapi food security, ketidaktentuan dari segi makanan. Jadi petani-petani di Kedah tu nampak gayanya tanah-tanah gersang kena digerakkan semula agar padi-padi ini dapat ditanam supaya rakyat pasti ada beras. Jadi dapatkah ini dilaksanakan oleh parti pembangkang yang hanya sekadar menjual atau menjaja cerita, menjaja fitnah ataupun menjual cerita lah saya katakan. Nak kata fitnah pun tidaklah kena ya. Hanya mau jual cerita. Sekarang ni mantan Presiden UMNO terbukti korup. Rakyat, ini saya cakap Prof, saya minta maaf Prof, saya berbual dengan kawan-kawan daripada warga keturunan bukan Melayu, khususnya daripada Ketua Tionghoa yang terlibat dalam perniagaan. Bagi mereka mengata, kita tak mau kisahlah itu, kita boleh cari makan bang. Sekarang mau cari makan susah, kedai banyak tutup. Prof, can you answer this, Prof? Baik. Okey. Baik Prof, mungkin selepas Prof menjawab soalan Datuk itu, mungkin secara Prof boleh ulang semula soalan yang saya ajukan kepada Prof tadi, sentimen simpati terhadap Datuk Seri Najib Razak ini, Prof. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi saya ambil contoh ketika zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lalu di mana berlakunya swing sokongan orang Melayu ketika itu kan memberi sokongan kepada parti ketika itu gabungan Barisan Alternatif kerana faktor undi simpati kepada Datuk Seri Anwar. Keadaan itu boleh berlaku cuma kali ini kita tak pasti keadaan itu yang sama berlaku atau tidak tapi realiti yang sebenarnya memang undi simpati itu ataupun sokongan simpati itu memang tak ada kerana ada orang-orang yang melihat kepimpinan Datuk Seri Najib sebab beliau pemimpin besar negara dan ada yang terasa dengan keberkesanan pemerintahan beliau dululah pada diri mereka jadi oleh kerana itu mereka memberikan sokongan dan simpati dan mungkin menjadi aktivis kalau yang tidak menjadi aktivis akan menjadi aktivis kepada politik lah jadi dalam konteks itu saya rasa itu hakikat yang saya rasa ada cuma kita tak tahu sejauh mana besar impak pemenjaraan ini yang beri advantage atau kelebihan kepada UMNO Barisan Nasional untuk bergerak berhadapan dengan PRI ke-15 lah. Persoalan Datuk tadilah berkaitan dengan isu-isu semasa ada sebut beras tadi kan. Itu isu yang saya rasa kalau nak bercakap pasal beras tu isu lama ni zaman Pak Lah dah sebut isu beras ni food security keselamatan makanan tapi kita tak pernah nak ambil serius sekarang ni kita dah kelam kabut sebab apabila berlaku COVID yang mana beras kita sekarang ni kita import beras daripada Vietnam dengan Thailand. Jadi bila mereka stop eksport kepada kita dah kelam kabut jadi kita kena cari jalan lah untuk meningkatkan pengeluaran sebenarnya makanan ataupun beras di Malaysia. Cuma di Kedah ni banyak kawasan-kawasan sawah padi ni dah jadi perumahan. Jadi kena cari kawasan barulah kalau nak buat tanam ladang sawah macam estate sawah dan sebagainya. Walaupun dulu ada idea nak buat di Sarawak tapi saya tak pasti apa jadi dengan idea tersebutlah. Mungkin dilaksanakan atau mungkin tidak tapi realitinya ialah kita pun mungkin ada sedikitlah pandangan saya berbeza sikit dengan Datuk bila bercakap tentang parti dominan tadi sebab sekarang ni setiap parti sebenarnya mahukan dominan kalau kita lihat kelemahan Pakatan Harapan tu kerana parti yang lemah mau dominan parti bersatu begitu dulu pun kejatuhan kerajaan ataupun kelemahan Pakatan Rakyat itu pun adalah kerana PAS mau dominan yang mana PKR pun dalam satu mau dominan, DAP pun mau dominan
Jadi sebenarnya mereka berbelah sama sendiri. Ya. Jadi sebenarnya semangat harmoni yang ada pada Barisan Nasional sebenarnya dicemburui oleh ramai parti-parti lain lah. Ada parti dominan satu dan parti-parti lain ni mengikut abang besar lah, parti dominan iaitu UMNO. Cuma bila kita bercakap realiti akan datang. Ini kita tak tahu. Realiti akan datang ni bagaimanakah bentuk multi-parti yang akan wujud. Contohnya lah, kalau Barisan Nasional tak dapat majoriti yang mencukupi untuk bentuk kerajaan, perlu bentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan misalnya. Jadi parti mana yang dominan untuk jadi tunjang kepada gabungan tersebut, dan adakah mereka boleh kompromi untuk menerima perspektif baru ini? Itu persoalan yang sedang dipikirkan oleh ramai pemikir politik dan juga peneliti politik macam saya. Fikirkan sebenarnya bentuk politik pada masa akan datang, adakah ia stabil atau tak stabil. Yang pasti rakyat nakkan stabil, tapi kalau pemimpin politik tak mau stabilkan, nak kucak-kacirkan, itu yang menyusahkan rakyat balik kemudiannya. Jadi saya rasa perkara ini terletak kepada ahli politik semua untuk menentukan kestabilan negara, kerana mereka yang boleh menentukan negara ini stabil atau tidak. Jadi rakyat harus memikirkan siapa yang mampu untuk menstabil dengan baik dan menstabilkan negara, dan itulah yang parti ataupun calon yang harus dipilih lah oleh rakyat. Baik, terima kasih Prof. Dan Datuk, ada juga penganalisis mengatakan bahawa apabila Datuk Seri Najib di penjara, ini adalah peluang untuk PAS bekerjasama dan akan lebih terbuka bersama dengan UMNO. Dan adakah politik Melayu ini akan kembali kepada asal, Datuk? Saya tidak melihat Anem tentang politik Melayu. Macam saya kata tadi lah, racial politics sudah sekarang ni dah tak mampu untuk dijaja. Tapi sekarang ni tentang politik masa depan. Sebab itu saya katakan dalam mentadbir negara kita memerlukan kestabilan politik. Now, saya cuba nak bawa pemikiran sedikit. Di Malaysia kita ni cuma ada 222 kursi. 222 kursi parlimen. Hanem, sila ambil kalkulator Hanem. 56 kursi itu ada di Sabah dan Sarawak. Yang ada di Semenanjung cuma tinggal 166 kursi saja. 166 kursi itu, suka tak suka pun, kita kena terima hakikat. Warga bukan Melayu, khususnya pengundi-pengundi Cina, masih lagi mereka belum ada keyakinan yang mantap untuk bernaung di bawah MCA. Ini kelemahan MCA yang selalu saya tekankan. Jadi mereka tidak mampu untuk meyakinkan kepada pengundi-pengundi. Akhirnya mereka masih lagi kekal di bawah DAP. Daripada 166 itu katalah DAP dapat 40. Yang lepas tu dia dapat 41. Jadi kalau 40 dia dapat, tinggal lagi 126 Manem. 126, katalah kita Amanah ni parti sahabat saya, Seramat Sabu, katalah dapat tinggal lagi 5 atau 6 kursi. Tinggal lagi 120. Okey, UMNO meletakkan calonnya di sekurang-kurang 120 kursi. Apakah mampu kita mendapat 120 kursi sepenuhnya? Jangan lupa pula ada PAS. PAS jangan kita undermine them. Saya rasa paling kurang pun adalah ada 10 kursi. Betul, sekarang ni keyakinan dah merosot. Sebab rakyat melihat bagaimana sebelum kamu mentadbir kerajaan, bagi saya 5 hari selesai. Sekarang tak terjadi pun. Orang di Kedah pun saya ingat Prof boleh mengesahkan pendapat saya sebab saya dah turun ke Kedah. Okey, jadi tinggal lagi 100, kalau 10 tinggal nanti 110. Memang confirm tak boleh bentuk kerajaan. So, yang akhirnya saya nampak antara UMNO dengan Parti Keadilan. Di sinilah saya selalu menyatakan kita akan menghadapi satu jajaran baru dalam politik. Ini terpulang. Sebab itu dalam keadaan sekarang yang paling penting, UMNO mesti dilihat sebagai dominan. Supaya jika berlaku apa-apa pun, jangan lupa kita ada di Sabah ada 16 kursi. UMNO juga kita sahabat lama kita ada di Sarawak, pimpinan Abang Jo Johari. Sarawak daripada 35 kursi itu ya saya yakin mereka boleh dapat antara 25 ke 30 kursi ya. Jadi di situ juga ada say deposit. Jadi kalau siapa agak-agak nak main mata saja, UMNO akan lambai pula daripada negeri di bawah Bayu dan daripada bumi Kenyalang untuk mewujudkan kestabilan politik. Dalam keadaan begini dinamika politik akan datang. Saya tidak menafikan bahawa Parti Keadilan juga ada pengaruh. Tetapi melihat daripada pilihan raya yang lalu, macam di Sarawak, di Sabah, itu lagi satu kursi saja Krishna Liu yang menang. Macam mana di Melaka, saya rasa tak ada kursi rasanya.
Kemudian di Johor pun sama. Jadi kita bagaimana begitu, sebab kali ini pilihan raya ini umum, jangan kita underrate orang. Mereka juga ada cara-cara mereka, tapi saya tidak nampak bahawa mereka akan dominan. Sebab itu warga UMNO perlu meneruskan dalam kesyahduan, dalam keterlukaan. Hati yang luka ini, kita bukan mewujudkan dendam yang membara, tetapi semangat baru. Di hadapan, kata Presiden UMNO, di hadapan kita adalah api, di belakang adalah duri-duri yang menikam kita. Kita tidak punya pilihan, harus terus mara. Itu pandangan saya. What say you, Prof? Baik. Baik, Prof. Prof ada sedikit untuk menyambung daripada Datuk? Ya, saya setuju dengan Datuk. Terutama berkaitan dengan jajaran baru. Kami dalam bidang sains politik ni kita sebut sebagai super coalition. Maksudnya gabungan yang lebih besar lagi. Sebab kita tak contohlah kalau ada pertembungan antara sekarang 3 gabungan besar jadi memerlukan 2 gabungan untuk bergabung kita dah lihat keadaan yang tidak dilihat sebagai tidak stabil lah antara PN dengan BN jadi tak tahulah kalau ada lepas ni BN dengan PH ke atau bagaimana keadaannya dan kemungkinan itu ada boleh berlaku dalam sistem demokrasi yang kita amalkan sekarang sebab sistem demokrasi kita pun hampir sama juga dengan banyak negara demokrasi juga dan mereka pun melalui proses yang sama jadi dalam konteks ini saya rasa saya rasa dalam kita mengejar politik untuk menguasai tampuk pemerintahan itu kadang-kadang kita kena kompromi dalam banyak keadaan juga kemungkinan tu walaupun sekarang ni dilihat musuh mungkin satu hari dia jadi kawan kita so dari itu realiti politik multi-parti yang kita harus terima lah dan UMNO saya rasa masih ada kekuatan bagi tunjang Melayu dan boleh jadi dominan jadi cuma UMNO ni perlu pastikan dia betul-betul solid lah kalau dia membalas sama sendiri juga dia tak dominan lah akan datang jadi dia kena bersatu hati dalam kekuatan Barisan Nasional itu sendiri untuk berhadapan dengan gabungan yang lain jadi saya rasa lebih ataupun kemungkinan possibility jajaran baru tu memang ada dan kalau itulah realiti politik Malaysia akan datang itu realiti yang kita harus terima lah sebagai sebuah negara demokrasi yang saya rasa masih lagi secara relatif ni baru bagi Malaysia. Baik Prof. Itu mengenai jajaran baru dan selepas PR15 ramai yang menjangkakan bahawa tidak akan ada satu kumpulan atau gagasan kuasa yang cukup besar. Seperti dahulu malah Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawa mungkin itu senario selepas PR15. Dan bagaimana pula dengan pandangan Prof kalau kita lihat sekarang ini mungkin UMNO akan menang sejumlah kerusi tetapi parti itu mungkin menjadi sedikit kalau kita katakan sekarang ini sedikit toksik untuk menjalinkan sebarang kerjasama mungkin bersama dengan Pakatan Nasional bersama dengan PAS, Pakatan Harapan PKR dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat situasi ini Prof? Saya bagi contoh lah macam di Thailand Perdana Menteri sekarang Prayut Chan-o-cha dia bentuk kerajaan dengan gabungan parti-parti kecil-kecil semua nanti dia kan tapi cukup majoriti untuk bentuk kerajaan dan UMNO kalau contohnya kalau mendapat sokongan terbanyak tapi masih lagi belum cukup kemungkinan akan bergabung dengan parti-parti kecil juga untuk bentuk kerajaan sekiranya parti-parti kecil ni ada kursi yang dimenangi jadi saya rasa saya setuju dengan Datuk tadi jangan pandang enteng parti-parti macam Pejuang Muda mungkin sebab mereka ada juga tokoh-tokoh berpengaruh dalam parti itu yang mungkin mendapat peluang dan tempat untuk menang dalam pilihan raya ini jadi dalam konteks Barisan Nasional sudah tentulah untuk bersaing dalam pilihan raya umum mereka harus bawa agenda mereka, pendekatan mereka dan manifesto mereka sendiri tapi dalam realiti dalam bentuk kerajaan yang stabil saya rasa mereka perlu satu perbincangan dengan khusus terlepas pilihan raya umum lah sebab saya ternampak keadaan sebelum ni akan berlaku gabungan itu nampaknya UMNO nak pergi poros sekarang ni nampak realiti itu jadi selepas ni kalau tak mampu untuk ni mereka harus bekerjasama lah dengan parti-parti lain sebab rakyat sekarang nak mungkin suka pada parti ni memerintah tapi rakyat lain mungkin nak parti lain memerintah jadi mereka harus kompromi lah sampai menang untuk bentuk kerajaan yang lebih stabil tapi kalau kita lihat kerajaan kita ni sebenarnya secara relatifnya jugalah stabil kita ada agung di tampuk pemerintahan kita ada birokrat dan kita pernah tidak ada kerajaan 2 minggu itu masa perubahan kerajaan tu masih berjalan biasa
Yang tak ada adalah pembuat dasar. Pembuat dasar tu ahli politik kita lah, ahli parlimen. Ya. So saya rasa dalam konteks ini rakyat pun dah faham senario politik Malaysia. Cuma rakyat nak pembuat dasar yang terbaik lah, untuk pembuat dasar yang baik untuk mereka dan jaga kepentingan mereka. Itu yang saya rasa apa yang rakyat nak lah. Itu yang UMNO atau Barisan Malaysia perlu deliver lah. Kalau tak deliver, saya rasa mereka akan cari alternatif lain. Okay. Baik. Baik Datuk. Datuk, kita melihat kepada legasi Tun Razak ini, Datuk. Kalau kita melihat di pekan itu, di Parlimen Pekan itu, legasi Tun Razak ini selepas Datuk Najib sekarang ini dah tak ada. Mungkinkah akan diwarisi oleh anaknya Muhammad Nizar sendiri? Datuk melihat situasi ini akan diwarisi atau bagaimana? Sebab sekarang ini Hanem, yang pentingnya sekarang ni anak Datuk Seri Najib, Nizar, dia ketua pemuda. Dia adalah ketua pergerakan pemuda UMNO bahagian Pekan. Malahan waktu pilihan raya kecil di Chini tu hari, nama dia disebut untuk dijadikan calon sebagai calon ini ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Chini. Jadi ini tak ada masalah bagi saya kalau Pekan ni, kalaulah seandainya Datuk Seri Najib tidak boleh bertanding, Nizar diterima oleh ini. Yang penting sekarang ni saya ingin menyahut seruan daripada Presiden UMNO. UMNO kali ini bakal menurunkan muka-muka baru dan calon-calon muda. Ini betul-betul satu kenyataan yang benar-benar berani. Sebab kita tidak mahu lagi UMNO dikuasai oleh warlord. Dan paling penting Prof, ini bagus juga untuk di-study pada student-student Prof di peringkat universiti nanti ya. Iaitu saya melihat bahawa sepanjang pilihan raya, kesan pilihan raya 2018 iaitu pilihan raya yang ke-14, negara mengalami kesongsangan politik, kesongsangan demokrasi. In the eyes of democracy, the principles of democracy, the majority rules the minority. Tapi sejak pilihan raya yang ke-14, minority rules the majority. Dengan hanya 13 kerusi, Pakatan Harapan dipimpin oleh parti PPBM. Kemudian berlaku langkah Sheraton, lebih kecil lagi, hanya 6 kerusi saja ataupun 7 kerusi saja, bahawa parti PBM dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin rules the majority. Dan akhirnya sekarang ini apabila tarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin, UMNO hadir sebagai the alternative untuk memimpin negara, tetapi juga dalam keadaan minority. Saya cakap sebab dengan 42 kerusi, you are not the majority. Sebab itu sukar untuk membuat dasar-dasar. Dan kerana itu saya mengatakan bahawa dalam jajaran baru sekalipun, kita mesti memegang balik, kembali kepada tampuk asalnya, prinsip demokrasi, the majority must rule the minority. Barulah ini yang dikatakan kestabilan politik. Dan UMNO bakal menurunkan muka-muka baru. InsyaAllah, seandainya Datuk Seri Najib, ini Hanem, terpulang pada sebab usaha sedang dilakukan sekarang, mungkin untuk memohon perkenan Duli Yang Mulia Tuanku untuk pengampunan sebagainya. Ini juga saya melihat, Prof, saya cuba baca ada teman-teman kata takkanlah masuk penjara 5 hari atau 10 hari dah dapat pengampunan. Tapi soal pengampunan ini, Prof, as long that you serve in jail, dia tak ada jeda waktu. Dia tak kata you must serve minimum of 5 years. Tak ada. Itu absolute power of the king untuk memberi pengampunan. Nah, ini keadaannya saudara ya. Dalam suasana begini, jangan saya tidak mau menutup sama sekali Datuk Seri Najib tak boleh bertanding. Tapi seandainya Datuk Seri Najib tidak ada kebenaran untuk bertanding, saya melihat bahawa anaknya akan meneruskan legasi. Sebab selalu saya katakan, pokok kelapa tidak akan mengeluarkan buah pinang. Pokok durian tidak akan mengeluarkan buah rambutan. If you came from the good, daripada pohon durian musangking, pasti yang keluar itu juga musangking. Ini soal saya melihat dari segi bahasa alam yang wajar kita hayati, bahawa daripada kalau benih yang baik itu, kalau campak ke laut jadi pulau, campak ke daratan jadi gunung. What say you, Prof? Seronok orang dengan Prof. Baik Prof, itu mengenai anak Datuk Seri Najib itu Muhammad Nizar. Jadi pada pandangan Prof juga sebagai seorang penganalisis, adakah kalau diteruskan juga legasi Tun Abdul Razak ini, bagaimana pula dengan mungkin UMNO di Pahang itu mungkin ada yang mungkin ada calon-calon lain yang juga perlu dinaikkan, maksudnya tidak perlu meneruskan lagi legasi Tun Razak ini, Prof? Saya rasa
terpulang sebenarnya kalau legasi Tun Razak tu perlu diteruskan kerana kita tahu Datuk Seri Najib pun bila beliau naik jadi ahli politik pun secara terkejut apabila arwah Tun Razak meninggal dan dia tiba-tiba terus tarik masuk dan jadi menteri besar macam tu kan. Umur 26 tak salah saya masa tu 23 23 tahun. 23 So, years old bertanding ahli parlimen. Ya. Ya, jadi tapi itulah kalau tengok rentetan kehidupannya lama lah. Belum dia jadi seorang yang biasa terus ke jadi pemimpin utama negara kan. Jadi dan biasanya latih tugi kepada anak-anak tu ada lah apabila beliau mengikut ayah berkempen dan sebagainya. Sudah tentu kadang-kadang dia terikut lah dengan cara berpolitik dan terus menjadi ahli politik. Tapi untuk menjadi sehebat bapaknya ke sehebat toknya itu lain cerita lah. Bergantung kepada macam mana dia boleh perform atau tidak sebagai pemimpin kan. Tapi saya setuju dengan pandangan bahawa calon-calon baru, bukan saja muda tapi baru yang berkaliber harus diketengahkan lah untuk memberi satu imej dan juga pendekatan baru kepada Barisan Nasional. Ini hakikat yang perlu diterima oleh banyak warlord lah dalam UMNO yang banyak yang saya rasa mungkin tak pasti lah. Kalau ramai sangat orang baru dikenalkan, mereka tak ada peluang. Padahal mereka merasakan inilah peluang mereka untuk bertanding kan. Jadi nanti kalau takut kecewa pula, isu paling utama ialah sabotaj dalaman tu berlaku kan ketika kempen dan sebagainya. Itu mungkin perlu dielakkan oleh Barisan Nasional lah, tidak kelebihan ada pada parti lawan lah seperti ini kan. So tapi dalam realiti sebenarnya ni sebab pengundi-pengundi muda kalau kita tengok average kan umur pengundi memang dalam umur 30 ke 40 tu paling majoriti lah kan, paling ramai kan. Dan penambahan undi baru pula kita nampak pun ramai lagi penambahan umur 20 ke 30 tu ramai dah kan. Jadi saya rasa sudah sesuai lah kalau dikenalkan calon pun juga daripada kalangan range umur ini sebab kajian saya sebelum ni banyak mendapati bahawa tendensi untuk mengundi calon-calon yang dalam peer group dalam umur yang dia sendiri tu tinggi sekiranya calon tu dalam range umur dia lah. Kalau dia umur 30-an dia kalau calon tu tua sikit tak apa umur 40 dia akan undi sebab dia rasakan calon tu masih lagi calon muda walaupun mungkin agak senior dalam parti So dalam konteks ni saya rasa perlu dibuka banyak calon-calon muda dan bagi peluang lah kepada orang muda supaya mereka ada peluang sebagaimana Datuk Seri Najib lah umur 20-an dah dapat peluang, yang lain-lain pun bagi peluang lah untuk kemudian belum rasa bakat dan menjadi pimpin utama pelapis kepada Barisan Nasional UMNO pada masa akan datang. Jadi itu realiti lah, pusingan hidup tu kena begitu kan. Jadi saya rasa ini masa terbaik lah memperkenalkan calon-calon baru yang berkaliber lah untuk Barisan Nasional dan UMNO lah. Baik Datuk, dan ini adalah soalan mungkin di penghujung bual bicara kita Datuk, kita melihat sekarang ini walaupun UMNO sedang bersedih dengan peristiwa 23 Ogos lalu, namun harus diteruskan perjuangannya. Jadi apakah yang harus dilakukan oleh UMNO sekarang ini supaya tidak terus bersedih dan meneruskan perjuangan dan menghadapi PRU 15 nanti Datuk tanpa Datuk Seri Najib Razak? Terima kasih Hanem. Pada tanggal 27 Presiden akan mengutarakan amanatnya bahawa UMNO akan berhimpun dan mendengar apa amanat daripada Presiden. Saat kita bersedih, seperti saya katakan tadi, di belakang kita duri, di hadapan kita api. UMNO ni memang suka mengepuh api lah. Cuma saya nak menjelaskan lagi memanjangkan argumen daripada Profesor tadi bahawa sebenarnya UMNO ini sebuah parti yang menyediakan pimpinan pelapisnya. Bahawa untuk tahun ini sahaja sejumlah 70% di kalangan daripada 191 bahagian UMNO 70% ketua pergerakan pemuda sudah pun habis tempohnya. Dah tak ada lagi muda dah. Dah kotel lah kata orang Peraknya kalau buah kelapa tu Prof. Dan begitu juga ini putih UMNO. Warga dalam putih UMNO Prof 85% sudah pun tidak lagi menjadi anak dara. Dah jadi anak dara tua lah Prof. Jadi artinya walaupun UMNO, Presiden UMNO mengatakan dia akan menurunkan calon muda, bukan beliau ini muda di bawah usia 30 tahun. Bahawa artinya lebih daripada 30 tahun. Dan di sinilah kadang-kadang yang dilihat warlord agak sukar. Dalam keadaan ini, pertama-tama sekali, warlord must understand. Dunia berputar, masa berubah. Kita dulu jadi anak muda yang kacak, bergaya, bercinta dan sebagainya. Kita akhirnya membina rumah tangga. Tapi hari ini, Hanem,
saya sudah Ya. punya 11 orang cucu, Nem. So, janganlah jadi 11 cucu, jadi ada 11 cucu jadi orang tua gatal. Ini masalahnya. Prof, saya tak tahu berapa anak you ada atau berapa isteri you ada. Tapi nampak handsome. Ya. Tak orang anak, orang tu. Okey, alhamdulillah. Ya. Baik, Okey, Nem. terima kasih Datuk. Dan Ya. kepada Prof, ini soalan yang terakhir kepada Prof. Prof, adakah Datuk Seri Najib Razak akan membuat comeback seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendapat pengampunan oleh yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Prof? Adakah mungkin akan berlaku situasi yang sama, Prof? Bergantung pada bila lah pengampunannya kan. Sebab Datuk Seri Najib pun saya rasa umur dah 68 kan. 10 tahun ya. Jadi apa ni, dan pengampunan pun kena mengambil kira reasoning dalam bahasa Inggeris untuk mengampun kan. Jadi saya pun tak tahulah apa reason yang ada yang boleh beri peluang dia untuk diampunkan dalam masa terdekat ni lah. Jadi kalau dapat pengampunan tu mungkin ada peluang dia untuk buat comeback kan. Dan comeback pun banyak juga bergantung kepada sejauh mana sokongan bukan saja parti dia tapi juga rakyat lah. Kalau macam Datuk Seri Anwar, kita lihat bahawa parti PKR tu memang dah dedicate maksudnya dah bagi dia tu sebagai pimpin ulung jadi dia dah keluar pun terus diangkat dia jadi presiden kan. Tapi Datuk Seri Najib ni dia buat comeback, dia masih dalam hierarki UMNO tu masih ada. Dan UMNO ni bukan parti ni untuk satu tokoh saja dia untuk bangsa Melayu keseluruhannya dan juga ramai dengan tokoh yang ada di situ. Bergantung kepada sejauh mana penerimaan UMNO pula pada situ kan. Jadi ada banyak perkiraan lah yang perlu diambil kira untuk dia aktif atau tidak dan apa perspektif perjuangan yang ingin dibawa oleh beliau lah untuk aktif kembali lah. Tapi melihat kepada politik Malaysia ni, saya rasa umur macam Tun Mahathir 100 pun boleh aktif lagi kan. Jadi saya don't count lah maksudnya Datuk Seri Najib boleh buat comeback lah. Jadi saya tak ragui lah kalau benda tu menjadi realiti pada masa akan datang. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Datuk di atas kesudian untuk menjadi panel pada malam ini. Sama-sama, terima kasih Hanim. Baik, terima kasih. Terima kasih Hanim, atas semoga pencerahan. jumpa lagi. Ya. Baik, insya-Allah atas perbincangan pada malam ini. Terima kasih juga kepada semua player-player sumber kini di Facebook dan di YouTube. Kalau boleh Hanim bacakan satu-satu namanya: Azmi Abdullah, Mahali, Mitsubishi, Said Nur Hisham, Aziza Aziz, Kamarudin dan yang lain-lain. Terima kasih di atas sokongan anda, di atas like, share dan komen anda sepanjang malam ini. Maaf kalau ada salah dan silap. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam siri kata sumber yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.